Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nampak Channel. Sahabat-sahabat semua, perkembangan terkini nasib kepada MB Lato-Lato ataupun Menteri Besar Kedah dalam kes menghasut dan juga memperlekehkan yang di Pertuan Agong dan juga Sultan Selangor. Jadi sahabat semua, ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Kerana kalau MB Lato-Lato ini didapati bersalah, maka berakhirlah ya karier politik beliau, ya jawatan sebagai menteri besar pun akan hilang, ya keahlian sebagai ahli Dewan Undangan Negeri pun bakal hilang. Dan ahli veteran UMNO juga mengatakan perangai MP PAS yang sangat biadab. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua, sehingga ahli parlimen ataupun pemimpin veteran UMNO berkata seperti itu. Tapi sebelum itu, ya saya mau kongsikan yang pertama dahulu, yaitu bicara kes 22 Julai Sanusi akan kemuka representasi untuk batal tuduhan. Jadi sebelum 22 Julai, kalau kita tahu sebenarnya 22 Julai akan ada perbicaraan kes yang yaitu berkaitan dengan kes menghasut dan juga ya memperlekeh raja-raja yang dibuat oleh MB Lato-Lato ini. Dan beliau juga cuba untuk membatalkan sebelum bicara pada 22 Julai. Jadi mari kita lihat kenyataan media hari ini. Pembelaan dalam kes ya Sanusi Muhammad Nur akan mengemukakan representasi kepada Peguam Negara bagi membatalkan dua pertuduhan menghasut ya pelantikan Menteri Besar Selangor dan juga penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik. Peguam Awang yang mewakili Sanusi yang berumur 50 tahun ini memaklumkan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Aslam Zainuddin bahwa beliau menerima arahan daripada anak guamnya untuk menghantar representasi dalam tempoh 4 bulan ini. Katanya, saya rasa ini penting kerana ada beberapa perkara yang tidak ada dalam dokumen yang ingin kami bangkitkan kepada AG. Oleh itu, saya mohon supaya tarikh bicara tidak ditetapkan sehingga isu representasi ini diputuskan dan mohon tarikh sebutan ditetapkan oleh mahkamah. Katanya katanya ketika kes itu disebut buat kali pertama di hadapan Hakim Aslam hari ini. Timbalan pendakwa raya Abdul Malik Ayub pula memohon mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan kerana pembelaan boleh mengemukakan representasi itu pada bila-bila masa sahaja. Awang kemudian memohon supaya senarai saksi pendakwaan diserah kepada pembelaan bagi membolehkan pihaknya menyedia representasi yang sempurna. Abdul Malik berkata senarai itu akan diserah kepada pembelaan dan memaklumkan bahawa pendakwaan akan memanggil kira-kira 10 saksi untuk memberi keterangan. Aslam mengotai menetapkan 3 Mei sebagai sebutan kes 3 Mei sebutan kes bagi mengetahui status representasi dan 22, 23, 26, 29 dan 30 Julai serta 5, 6, 9, 12 dan 13 Ogos ini untuk perbicaraan. Jadi terdahulu ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri Kedah itu mengekalkan pengakuannya tidak bersalah ketika kedua-dua pertuduhan dipindahkan dari Mahkamah Seksyen Selayang ke Mahkamah Tinggi di Shah Alam pada 1 Februari lepas. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Sanusi didakwa menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Gombak dekat sini pada 11 malam 11 Julai 2023. Beliau juga didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun atau 5,000 ataupun kedua-duanya jika sabit kesalahan. Maksimum 3 tahun, tapi kalaupun dia dipenjarakan maka hilanglah kesombongan keangkuhan pemimpin ini menjadi ketua menteri besar menteri besar di negeri Kedah, sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara perkembangan menarik sahabat semua berkaitan dengan perbicaraan membabitkan MB Lato-Lato yang dikatakan ini terlalu biadab sehingga mengeluarkan kenyataan yang memperlekehkan, dikatakan memperlekehkan Sultan Selangor dan juga yang di Pertuan Agong. Dan kita tahu inilah perangai lebay-lebay, inilah perangai pemimpin dalam parti PAS sebenarnya sahabat-sahabat semua.
Ya, Puan Zakasi menyatakan teruk ya betul perangai pembangkang katanya ya daripada ahli parlimen daripada Parti PAS ini terjerit-jerit dan amat biadab kata Puan. Wow, itu antara kenyataan Puan Zakasi. Kenapa beliau berkata seperti itu sahabat semua? Mari saya kongsikan bersama dengan anda kenyataan berita yang sepetik daripada Harapan Daily. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zakasi menyifatkan pembangkang masih dengan budaya lapuk mereka seperti terjerit-jerit ketika sidang Dewan Rakyat berlangsung. Semalam katanya ahli parlimen blok pembangkang bertindak keluar Dewan selepas tidak berpuas hati kerana mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Susulan kejadian itu, Puan berkata tindakan pembangkang adalah satu yang biadab ketika Perdana Menteri baru memulakan ucapan menjunjung kasih yang di Pertuan Agong yang ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha. Jadi katanya memang teruk. Pil pembangkang amat biadab keluar Dewan ketika PMX baru mula ucapan menjunjung kasih kepada yang di Pertuan Agong yang ke-16 iaitu Sultan Pahang, sahabat-sahabat semua. Pembangkang macam tidak boleh dinasihati. Titah perasmian yang di Pertuan Agong Tuanku Sultan Ibrahim cukup jelas katanya. Jadi tidak masuk akal. Ya, penggubal undang-undang tidak ikut peraturan. Ucapan menjunjung kasih pun jadi kecoh, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Protes ahli parlimen pembangkang itu dibuat susulan yang di Pertua Dewan Rakyat. Tan Sri Johari Abdul membenarkan Datuk Seri Anwar yang juga ahli parlimen Tambun untuk menyampaikan penerangan Menteri berkaitan ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada yang di Pertuan Agong. Jadi Sultan Ibrahim dan ucapan terima kasih kepada Sultan Pahang, ya itu Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha. Menurut Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tindakan Anwar memberikan penerangan tersebut di tengah-tengah sesi perbahasan titah diraja adalah menyalahgunakan sokongan majoriti yang dimiliki oleh pihak kerajaan. Jadi mengulas lanjut, Puan yang juga bekas ahli parlimen Batu Pahat berkata, kerajaan membawa usul menggunakan peraturan 14 dalam kurungan 2. Ia diundi. Masalahnya pembangkang masih dengan budaya lapuk katanya. Terjerit-jerit, kata-kata kesat dan mencela tidak ikut peraturan. Dianggap hero dan berprestasi tinggi. Sehingga ada kalanya sahabat semua, ya bukan ada kalanya, sehingga pada satu ketika masa Speaker Dewan Rakyat menggantung MP pendang daripada Parti PAS yang kita kenal memang seorang yang biadab, seorang MP yang tidak menghormati langsung sahabat-sahabat semua. Jadi Puan juga berkata elok Speaker semak semula peraturan mesyuarat 44 dalam kurungan 2. Apakah ahli yang digantung boleh ditarik balik? Segala kemudahan mereka dalam tempoh pergantungan itu, ujarnya. Dalam pada itu, Puan juga mengimbas kembali tentang pergantungan ahli parlimen yang pernah berlaku sebelum ini. Gobind Singh Dio katanya Puchong dan Fong Po Kuan Batu Gajah pernah digantung selama dan hilang segala kemudahan ahli parlimen mereka. Jadi Gobind dapat balik gaji dia atas perintah Mahkamah Persekutuan. Elok peraturan ini dikaji semula, jangan bazir duit pembayar cukai katanya. Hadir parlimen hanya buat kecoh, bidas beliau lagi. Wow, itu antara kenyataan panas daripada Puan Zakasi sahabat semua, yang mana beliau menempelak sikap ya ahli-ahli parlimen daripada Parti PAS dan Bersatu ya apabila tidak berpuas hati, dan juga mereka membantah untuk Datuk Seri Anwar Perdana Menteri kita memberikan ucapan tahniah kepada mantan agung dan juga agung yang sekarang ini. Mereka pula menolak sekeras-kerasnya dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk keluar Dewan. Apa sebenarnya yang mereka takutkan? Sehingga membantah Perdana Menteri untuk membuat ucapan penghargaan kepada mantan yang di Pertuan Agong dan juga yang di Pertuan Agong yang ke-17 sahabat-sahabat semua. Memang amat-amat memalukan. Jadi saya setuju dengan pandangan dan juga pendapat daripada Puan Zakasi ini, bahwa perangai MP PAS dan Bersatu memang tidak pernah berubah. Seperti sebelum-sebelum ini, terjerit-jerit, ya menyumpah, ya apabila disuruh untuk tarik balik, melawan dan sebagainya. Ya apabila masuk Dewan semula, memohon maaf dan diterima. Inilah modus operandi yang selalu digunakan pakai oleh geng-geng sapu bersih, geng-geng tebuk atap yang saya kira
ya sebagaimana yang dinyatakan oleh Puan Zakasi bahwa mereka ini adalah pemimpin yang biadab dan kita boleh anggap sebagai pemimpin sampah masyarakat. Jadi itu pandangan saya sahabat semua ya. Bukan tuduhan tapi itu pandangan kita apabila kita melihat bagaimana biadabnya mereka di dalam Dewan Rakyat. Jadi apa pandangan Anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dua isu tadi bagaimana, yang pertama bagaimana kes terkini perkembangan kes yang menghasut dan juga memperleke raja-raja yang dibuat oleh MB Lato-Lato. Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkang, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Orek Dapat Channel, sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.